Assalamualaikum dan hai kepada semua yang mengikuti channel Cikgu Bas TV. Jadi pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita menyelesaikan matriks dalam bentuk soalan bukan rutin. Okey. Jadi yang pertama sekali, kalau matrik dalam bentuk bukan rutin ni sebenarnya soalan dia sama saja dengan soalan penyelesaian persamaan linear serentak. Okey, cuma yang membezakannya adalah dalam soalan yang melibatkan matriks, dia akan sebutkan di sini menggunakan kaedah matriks. Okey, jadi kita kena gunakan kaedah matriks lah. Walau bagaimanapun, sebelum kita membentuk persamaan matriks, terlebih dahulu kita perlulah membentuk terlebih dahulu persamaan linear serentak. Dan sebagaimana kita ketahui, dalam persamaan linear serentak ini kita mesti nyatakan dia punya pemboleh ubah. Dan dalam persamaan linear serentak ni pada kebiasaannya dia melibatkan dua pemboleh ubah. Yang paling basic kita akan gunakan X dan juga Y sebagai pemboleh ubah tersebut. Okey, pemboleh ubah tersebut kita boleh kenal pasti dia melalui soalan yang dinyatakan di dalam soalan matriks ini. Hitung bilangan blaus lengan pendek. Ini pemboleh ubah kita yang pertama, bilangan blaus lengan pendek, dan pemboleh ubah yang kedua adalah bilangan blaus lengan panjang. Ini kaedah macam mana kita nak tentukan dia punya pemboleh ubah apa. Yang kita perlu tentukan adalah berdasarkan soalan, dia nak apakah, apa benda yang kita nak kena cari dalam soalan matriks ataupun persamaan linear serentak tersebut. So dekat sini kita dah ketahui bahawa yang terlibat adalah bilangan blaus lengan pendek dan juga bilangan blaus lengan panjang. Okey, jadi kita tuliskan terlebih dahulu dia punya pemboleh ubah, iaitu X. Saya gunakan X, biasaanya kita gunakan X, bilangan blaus lengan pendek. Satu lagi adalah Y sama dengan bilangan blaus lengan panjang. Okey, kita dah ada dua pemboleh ubah dekat sini. Okey, X dan juga Y. Bila kita dah nyatakan dia punya pemboleh ubah, barulah kita boleh nyatakan pula apakah yang dikehendaki oleh clue yang telah diberikan. Okey. Puan Dira telah mendapat tempahan 60 helai blaus lengan pendek. Ini jumlah 60 helai ni, 60 helai blaus ini merujuk kepada jumlah keseluruhan lengan pendek bila ditambahkan lengan pendek dan juga lengan panjang, blaus lengan pendek dan blaus lengan panjang. Dekat sini kita dah nyatakan dalam pemboleh ubah tadi adalah X merujuk pada bilangan blaus lengan pendek. Kita tak tahu berapa lagi ni bilangannya berapa, kita nyatakan macam ni. Manakala Y pula adalah bilangan blaus lengan panjang. Dia katakan dekat sini blaus lengan pendek dan juga blaus lengan panjang jumlahnya adalah 60 helai. Jadi di situ kita dah boleh bentukkan suatu persamaan linear yang pertama. Okey, iaitu X tambah dengan Y sama dengan 60. Okey, saya harap boleh ikuti macam mana kita nak membentukkan persamaan linear yang pertama. Okey, persamaan linear yang kedua pula, okey, kita akan lihat pula kepada clue yang seterusnya. Okey, apa yang dia katakan pada clue yang seterusnya? Warna biru. Okey. Blaus lengan pendek memerlukan 5 biji butang. Okey, sekarang ni dia kata blaus lengan pendek pakai 5 biji butang. Okey. Blaus lengan panjang pula dia perlukan 7 biji butang. Jadi jumlah butang bagi kedua-dua jenis blaus lengan pendek dan juga blaus lengan panjang ini jumlahnya adalah 364 biji. Jadi bagaimana kita nak membentuk suatu persamaan yang melibatkan
butang pula. Okey, butang bagi setiap jenis blouse adalah berbeza, kan? Kita ada blouse lengan pendek, blouse lengan panjang. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak membentuk dia punya persamaan yang kedua? Okey, caranya adalah kita kaitkan dengan bilangan tadi. Untuk blouse lengan pendek perlu kepada 5 biji butang. Jadi kita boleh tuliskan sebagai 5 biji butang kena darabkan dengan bilangan blouse nanti. Kita masih tak tahu berapa bilangan blouse. Ini yang kita kena cari nanti. Okey, tambahkan dengan 7 biji butang. Sini disebutkan 7 biji butang untuk blouse lengan panjang. So dia akan jadi 7 darabkan dengan Y. Okey. Bersamaan dengan, so kita dapatlah bilangan butangnya berapa? 364 biji butang. So kita dah dapat dah dua persamaan di sini. Okey, perhatikan kita dah dapat dua persamaan. Okey, iaitu yang pertamanya X tambah Y sama dengan 60. Yang keduanya adalah 5X tambah 7Y sama dengan 64. Okey, saya susun dia elok dulu. Okey, so untuk matrik, bila kita dah dapat persamaan linear serentak yang macam ni, okey, bolehlah kita membentukkan persamaan matriks. Bagaimana kita nak bentukkan persamaan matriks? Okey, berdasarkan nombor dan juga pemboleh ubah yang telah diberikan di sini. Kalau kita nak bentukkan persamaan matriks daripada dua persamaan linear yang diberikan, caranya adalah, konsep dia adalah awak kena ingat, kena ada 3 matriks yang akan dibentuk, iaitu matriks pertama melibatkan suatu nombor. Ini matriks yang pertama, kita akan letak nombor di dalamnya. Okey, matriks yang kedua, dia kurus sikit, kita akan letakkan pemboleh ubah. Kemudian selepas dua matriks ini kena ada simbol sama dengan, dan di belakangnya pula adalah dua nombor lagi. Adalah nombor lah, ya. Nombor, pemboleh ubah dan nombor lagi sekali. Apakah nombor yang terlibat dekat sini? Nombor yang terlibat ni adalah berdasarkan kepada nombor yang terdapat dalam persamaan linear tersebut. Okey, ini sama dengan, merujuk kepada sama dengan yang ni lah. Okey, jadi untuk nak buat apakah nombor yang terdapat dalam matriks yang pertama, kita kena tentukan apa nombor yang terletak di hadapan setiap pemboleh ubah ini. So kalau macam X, ada berapa X dekat sini? Cuma untuk persamaan linear yang pertama ni, X cuma ada satu sahaja. Jadi kita akan tuliskan sebagai 1. Okey, kita tuliskan sebagai 1 kat sini. So 1. Okey, kemudian Y. Y ada berapa? Ada 1 juga. Dan operasi di depannya ataupun simbol di depan Y ni adalah positif. Jadi kita tulis sebagai positif 1 lah. Cuma kalau positif, kita tak perlu tulis sebagai tambah 1 macam tu. Memadai kita tulis sebagai 1. Okey, yang seterusnya adalah, kita tengok di depan X yang ni pula untuk persamaan linear yang kedua. Untuk baris yang kedua ni, kita rujuk kepada persamaan linear yang kedua. Di depan X ni ada 5. So 5X. Ada bilangan X dekat sini ada 5. So kita tulis sebagai 5. Kemudian seterusnya untuk yang di sini Y pula. Y ada 7. 7Y. Okey, di sini simbolnya positif. Jadi kita masukkan dia sebagai positif 7 macam tu. Okey. So kita dah dapat untuk matriks yang pertama. Matriks yang kedua pula, dia melibatkan pemboleh ubah.
Pemboleh ubah yang terlibat sekarang adalah X dan juga Y. X dan juga Y walaupun ditulis dalam bentuk yang melintang, tetapi bila kita tukar dia kepada matriks, kita tulis dia dalam bentuk menegak. Jadi dekat sini kita tulis dia sebagai X sebelah atas, manakala yang sebelah bawah pula adalah Y. Okey. Kita dah dapat dua matriks yang di depan. Okey, yang di sebelah belakang pula merujuk kepada nombor yang ini. Nombor yang berada di belakang persamaan linear kita tadi, 60 dan 364. Jadi kita tuliskan dekat sini. 60 keduanya adalah 364. Okey, begitu. Okey, jadi kita dah dapat ketiga-tiga matriks, ya. Jadi inilah dia persamaan matriks yang dikendaki apabila anda telah pun membentuk persamaan matriks ini. Okey, jadi dia akan bagi satu markah di sini. Okey. Baik, yang seterusnya adalah kita kena tentukan apa nilai X dan juga Y ni, iaitu nak tentukan bilangan dia lah. Okey, hitung bilangan. Dalam soalan dia minta kita hitung bilangan. Jadi di sinilah kemahiran yang perlu kita kuasai, iaitu untuk mendapatkan matriks XY, mendapatkan unsur XY ni ataupun mendapatkan nilai bagi matriks yang ini, kita perlu memindahkan matriks yang di depan pemboleh ubah ini ke sebelah kanan, iaitu berseberangan dengan simbol sama dengan ini. Jadi apabila kita pindahkan dia ke sebelah kanan, dia berubah rumahnya, maka di sinilah kita perlu menggunakan kaedah songsangan. Okey. Maka kita perlu songsangkan dia, matriks ini. Okey, matriks yang ini kita akan songsangkan. Lalu dia akan jadi macam mana? Okey, so dia akan jadi begini. Yang ini tadi, bila matriks yang di depannya dah dipindahkan ke sebelah kanan, maka tinggallah dia di sebelah kiri secara tunggal. Okey. Dia akan tinggal secara tunggal kat sini. Manakala yang ni tadi, okey, simbol sama dengan ni akan kekal. Kalau begitu, yang ini tadi kita akan songsangkan. So ingat, apabila kita songsangkan, dia mesti akan jadi 1/. Kita buat pecahan yang panjang. Okey, untuk songsangkan ini dia akan jadi 1/. 1/, macam mana? Okay, 1 okey, per dengan hasil darab kedua-dua persilangan nombor ini. 1/, dengan 1 darab dengan 7. 1 darab 7. Yang ini. Dan juga ditolakkan dengan 1 darab 5. Okey, dia akan darab secara bersilang. Tetapi di antara dua hasil darab ini, kita kena tuliskan simbol tolak. Okey, buat dulu yang pertama ni, yang warna hijau ni. Okey, iaitu
1 darab dengan 7 ditolakkan dengan 1 darab dengan 5. 1 darab dengan 5. Okey. Ini baru permulaan songsangan. Belum selesai lagi. Ya. Permulaan songsangan di bahagian hadapan kita mesti tulis 1 per 1 darab 7 tolak 1 darab 5, iaitu hasil darab secara bersilang macam ni. Okey, dan seterusnya adalah kita akan songsangkan nilai ataupun unsur yang terdapat di dalam matriks ini. Okey, maka dia akan jadi begini. Okey, untuk songsangan yang warna hijau ini, yang unsur yang pada bulatan hijau yang saya tandakan di sini, susunan nombor dia akan jadi terbalik. Terbalik macam mana? Kalau sini 1, 7, maka dia akan jadi pula terbalik macam ni. 7 akan dipindahkan ke sebelah atas sini. Manakala 1 yang ini, ya, dia akan dipindahkan ke bahagian bawah sini pula. Okey, dia jadi terbalik macam ni. Ni 1, 7, sekarang dah jadi 7, 1. Untuk persilangan yang berwarna biru muda ini, 1, 5, kita tidak akan tukar tempat dia. Okey, untuk persilangan yang macam ni, kita cuma tukar dia punya simbol sahaja. Kalau di sini positif 1, maka dia akan jadi negatif 1. Gitu. Ya, dia akan jadi negatif 1. Okey, kita cuma tukarkan simbol saja untuk yang bahagian biru ni. Okey. Kalau 5, dia akan jadi negatif 5. Dia akan jadi negatif 5 seperti itu. Okey. Jadi ini adalah bentuk matriks yang kita songsangkan, yang akan kita selesaikan nanti. Okey, dan bila kita pindah ke sebelah kanan tadi, di sebelah kanan sudah sedia ada nilai 60 dan 364 ini. Okey, jadi yang ini kekal berada di belakang. Di belakang sini. Okey. Baik. Jadi ini adalah bentuk asas bagi songsangan metrik. Jadi kita selesaikan, okey, nilai-nilai yang sepatutnya. So, selesaikan terlebih dahulu pecahan ini, ya. 1 darab 7, 7 tolak dengan 1 darab 5, 5. 7 tolak 5 kita akan dapat 2. Bermakna dekat sini nanti akan jadi 1 per 2. Okey. Maka kita akan dapat, untuk yang ini kita akan dapat 1 per 2. Satu per 2. Okey. Kemudian dua matriks ini, okey, kita boleh darabkan. Okey, cara kaedah untuk mendarab, kalau berlaku pendaraban bagi dua matriks, okey, bila dua matriks ini didarabkan, okay, yang belakang ni, apa yang perlu kita lakukan untuk memudahkan pengiraan kita adalah kita rujuk kepada matriks yang kedua. Ini matriks pertama,
Ini matriks yang kedua. Matriks yang kedua mengandungi satu sahaja lajur. Lajur adalah bacaan ke bawah macam ni. Kalau baris, kita akan baca secara melintang. Okey. Lajur sekarang ni untuk matriks yang kedua cuma ada satu, bermakna untuk nilai matriks yang pertama ni kita cuma perlu salin sebanyak sekali sahaja, ya, iaitu 7, negatif 1, negatif 5, 1, kita salin sebanyak satu kali. Kenapa satu kali? Sebab lajur bagi matriks yang kedua cuma ada satu sahaja. Okay, itu konsep dia. Jadi sekarang ni 7, negatif 1, negatif 5, 1 ni kita akan salin semula sebanyak sekali. Okay, jadi kita tuliskan sekali dulu. 7, jarakkan sedikit, ya, sebab nanti kita ada benda yang perlu kita tulis nanti. Dan juga negatif 5, 1. Okay. Okay, begitu. Okey, selesai kita menyalin sebanyak sekali. Okey. Seterusnya, saya tulis sekali lagi, ya. Negatif 1, 5, negatif 5, 1. Okey. Baik. Di setiap unsur yang kita salin sebanyak sekali tadi, kita perlu letakkan dengan kurungan. Kurungan ini nanti kita akan masukkan dengan nilai matriks yang kedua tadi, iaitu 60 dan 34. Kita masukkan secara melintang. Okey. 7 darab dengan yang pertama ni kena masukkan 60. Okey. Kemudian yang keduanya untuk nombor di sebelah dia, okey, kita akan masukkan 364. Begitu. Okey, jadi 7 darab 60, negatif 1 darab 364. Begitu juga dengan negatif 5 di bawah ni, kita akan darabkan dengan 60. Dan 1 di bawah ni kita akan darabkan dengan 364. Okey. Di antara kedua-dua unsur yang bersebelahan ini tadi, kita perlu masukkan dengan simbol tambah. Okey, ini wajib ada. Okey, masukkan dengan simbol tambah. Okey, maka dia akan jadi 7 darab 60 tambah dengan negatif 1 darab 364, negatif 5 darab 60 tambah dengan 1 darab 364. Okey. Kita tutup kurungan untuk membentukkan matriks. Okey, dan kita sudah hampir selesai. Okey. Selesaikan dahulu yang di dalam kurungan ini. Berapakah nilai yang akan kita perolehi, iaitu 7 didarabkan dengan 60 tambahkan dengan negatif 1 didarabkan dengan 364, maka kita akan dapat nilainya adalah 56. Okey, untuk bahagian atas tu 56. Sebelum tu, okey, kita salin semula nilai di depan ini. Okey, nilai yang sebelah atas tadi kita dapat 56.
Okey, nilai yang kedua pula pada sebelah bawah ni, negatif 5 darabkan dengan 60 tambahkan dengan 1 didarabkan dengan 364, maka kita akan dapat 64. Okay, untuk bahagian bawah ni kita akan dapat 64. Okey, jadi ini adalah matriks yang telah kita permudahkan. Okey. Seterusnya, tugas kita adalah setiap unsur yang berada di dalam matriks ini kita akan darabkan dengan 1/2 di sebelah luar. Jadi 1/2 daripada 64 adalah bernilai 32. Kita darabkan, ya. 1/2 mesti didarabkan dengan 56. 1/2 juga kena darabkan dengan 64. Okey, jadi 1/2 darab dengan 56, maka kita akan dapat nilainya adalah 32. Manakala 1/2 daripada 64 kita akan dapat, oh maaf ya, 56. Yang pertama di sebelah atas tadi 56. 1/2 daripada 56 kita akan dapat 28. Okey, 28. Manakala 1/2 didarabkan dengan 64, kita akan dapat 32. Okey, kita sudah pun hampir selesai. Jadi ini adalah matriks yang terakhir. Cuma apabila kita nak dapatkan bilangan, dia bukan nak minta matriks, dia nak bilangan. Ya, kalau nak bilangan bermakna kita kena keluarkan nilai-nilai yang kita dah dapat daripada matriks ini. Okey, yang mana 28 ini merujuk kepada bilangan X, 32 merujuk kepada bilangan Y. Jadi kita boleh keluarkan nilai tersebut satu persatu. Kita tuliskan sebagai X bersamaan dengan 28, manakala Y pula bersamaan dengan 32. Okey, jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, bagi penyelesaian soalan kita ini. Di sini diberikan 5 markah. Jadi 1 markah akan diberikan apabila kita membentuk nilai matriks. Markah yang kedua akan diberikan apabila kita menyongsangkan, okey, membuat songsangan ini. Okey, yang ketiga adalah kita berikan jawapan dalam bentuk matriks. Ini akan dapat 1 jawapan, 1 markah. Manakala yang terakhir sekali adalah kedua-dua jawapan tadi dikeluarkan, maka kita akan dapat 2 lagi markah. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 markah ini, so kita akan dapat full mark, okey, untuk soalan ini. Baik, jadi saya berharap dengan penerangan yang telah diberikan ini mampu sedikit sebanyak membantu anda semua untuk menjawab soalan matriks ini dengan lebih baik, insya-Allah.